salah seekor binatang yang biasa minum mati binatang tu. Ada tak orang handsome ketika marah? Tak ada. Orang cantik ketika marah? Tak ada yang cantik. Dia pun tak bagi gambar marah dan letak dalam Facebook. Menunjukkan marah ni benda yang negatif. Melainkan kita marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak menunjukkan bahawa kita mesti melakukan benda berdasarkan hikmah, kebijaksanaan. Walaupun kita menolak, tapi hakikatnya benda hakikatnya begitu. Kita nak kebaikan kepada orang, perlu kita melaksanakan kebaikan dahulu. Di sini kita melihat bahawa kehidupan kita penuh dengan stres yang kadang-kadang kita tak mampu berfikir dengan normal. Kita boleh dapat dengan ketenangan. Tenang maksud kita tarik nafas, mungkin kita basuh muka, mungkin kita tidur. Benda-benda yang boleh mengelak daripada pergaduhan dan juga daripada penghinaan di antara satu sama lain. Ini di antara yang kita katakan perbincangan internasional. Tapi di barat mereka ambil ubat lah, ambil pil. Okey, kalau kita tengok Nabi Yusuf, dia macam mana pengurusan surat 4 Nabi Yusuf buat. Yang pertama, dia dituduh berzina. Dituduh berzina, stres tu. Apa yang dia buat? Dia memilih tempat yang tenang tu, penjara, bersendirian daripada orang. Bukanlah kita duduk penjara, tapi kita jangan kita layan dan kita bersendirian. Itu lebih baik. Fokus kepada diri kita. Dan kita menjawab, orang balas balik. Kita fokus diri kita. Itu Nabi Yusuf, cara Nabi Yusuf dia buat. Dia bersendirian. Apabila banyak orang kata kepada dia, dia tidak menjawab dan akhirnya orang itu rasa bersalah. Okey, kemudian kita tengok Nabi Yaqub. Bila anak dia hilang, dia bersabar dalam bentuk dia tidak marahkan anak-anak dia. Kalau marah dia, mungkin anak dia mengamuk dan sebagainya. Jadi dia tetap layan anak-anak dia yang buang Nabi Yusuf macam biasa. Ini cara Nabi lah. Kita fikir cara, tapi Nabi dia buat macam mana? Dia mengadu kepada Allah dan dia tetap berbakti kepada anak-anak dia yang menipu dia. Anak-anak dia satu masalah. Percayalah, kita macam tu, selalu cemburu di atas bila mak ayah kita demikian adik-adik kita yang lain. Tapi percayalah bahawa kita jangan cemburu, itu merugikan masa kita. Secara pengamatan saya, kita fokus untuk berbakti kepada ibu kita. Jangan fokus apa yang ibu kita nak bagi kepada kita. Kerana itu lebih kita seronok. Ini bagi kita akan happy bila kita memberi. Kalau kita tunggu mak kita sayang kita, macam mana ada muka hitam, contoh kita sebut, dah ada comel, dan kita tak berjaya, kita fokus untuk berbakti kepada dia. Mungkin mengubah minda dia untuk sayang kita. Tapi kita tak mahu siapa tak sayang saya, duk cerita macam tu hari-hari. Sebab itu benda ni kita penting kita buat baik, bukan kita buat jahat. Bila kita buat baik, ada benda yang boleh membantu memulihkan hati orang yang marah kepada kita, sayang kita. Ini satu benda yang dipraktik oleh semua orang. Kemudian isteri Al-Aziz, bila dia rasa bersalah, dia stres, dia rasa bersalah, dia fitnah Nabi Yusuf. Dia buat apa? Dia pergi minta maaf, buat pengakuan, selesai masalah stres. Kalau kita buat salah dengan orang, kita pergi minta maaf kepada dia. Betul tak? Hilang stres kita. Betul, gagal itu tu. Ya Allah, rasa bersalah betul kat dia. Ayah kita minta maaf, rasa tenang jiwa. So kalau kita stres sebab buat salah kepada orang, tak ada rawatan yang lain. Kita minta maaf. Itu dipanggil power of forgiveness. Kita maafkan orang tu rasa seronok. Betul. Tanya orang yang rasa bersalah, tak tenang, nak makan pun tak tenang. Selagi mana tak dimaafkan. Ini di antara benda yang patut kita buat. Yang seterusnya, kalau kita jahil, kita jumpa pakar. Kan daripada raja tu, dia tak tahu apa tafsiran mimpi dia. Akhirnya dia jumpa Nabi Yusuf untuk tahu jawapan. So kalau kita stres dalam benda-benda yang kita tidak tahu, jumpa orang yang pakar, selesai stres itu. Ini cara penyelesaian dalam surah Nabi Yusuf. So penutup ujian itu sekiranya mampu dihadapi dengan bijak, akhirnya bertukar kepada ketenangan. Syekh Al-Qaradawi pun ada contoh. Dia masuk penjara, dizalimi. Macam mana kalau masuk penjara dizalimi? Akhirnya dia tak apa masuk penjara, bolehlah beribadat kepada Allah. Dia memfalsafahkan apa dia bala. Kalau dia fikir aku dizalimi habislah, sampai bila dia nak menangis jadi penjara tu? Akhirnya dia jadikan penjara itu sebagai tempat dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ini sentiasa memfalsafahkan bala. Mungkin bala bagi kita, nikmat bagi orang lain. Dia bagi contoh lah. Bila dia pergi Jordan,
melancong, salji turun. Bila salji turun, nak melancong susah lah, sejuk dan sebagainya. Dia rasa alamak susah. Rupa-rupanya penduduk Jordan bila salji turun dia seronok sebab boleh cuci jalan raya yang kotor-kotor tu bersih. Maka kadang-kadang bala bagi kita, kegembiraan bagi orang lain. Kita mesti menjadi orang yang menyumbang untuk menghilang stres kita, betul. Kalau kita menyumbang, stres kita hilang, stres orang lain pun hilang. Kita bagi kepada orang miskin, dia pun tak mencuri, kita pun selamat harta kita. Ini di antara kita melihat Nabi Yusuf AS, orang yang telah berjaya menunjukkan contoh yang terbaik. Sebab dia didengki, dibuang dalam telaga, kemudian dijual, digoda, macam-macam ujian. Tapi akhirnya dia menjadi orang yang paling berjaya di zaman dia. Dengan apa? Kesabaran dan takwa. Ini sangat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sebahagian akhlak Nabi Yusuf. Sebab kita hidup perlukan satu role model yang paling terbaik untuk kita ikuti, walaupun kita tak sampai macam dia. Tirulah gaya orang yang baik, walaupun kita tak jadi macam dia. Kerana meniru gaya orang yang baik itu tanda kejayaan. Okay, dari saya sebut, disebut kalau kamu tak influence orang, orang influence kamu. Aura kita sentiasa berperang. Kalau kita, contoh saya buat, duduk yang orang isap rokok, sama ada dia berhenti tu kita isap. Manusia sentiasa memerangi di antara satu sama lain. Aura dia. Pernah tak kita rasa kita pergi satu majlis semangat tinggi? Pernah tak kita rasa dari majlis kita slow? Maknanya aura dalaman. Saya beri contoh lah. Mungkin di sini semua bos-bos, kita masuk pejabat dengan muka masam. Pejabat tu jadi apa? Bergabung ke? Macam mana? Semua bergabung. Kenapa bos tu? Tapi bos, Assalamualaikum, hello. Semuanya semangat. Sebab itu disebut, siapakah permulaan dia semangat, penghujung dia gemilang. Jadi masuk pejabat tu dengan semangat yang bau, masuk pejabat tu dengan aura yang kuat, positif, sayang kepada staf. Staf rasa sayang kita, dia sayang kita. Bos yang paling terbaik didoakan oleh staf, dan staf yang terbaik bos sayang dia. Kalau ada macam tu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ke arah begitu. Jadi kita buka soalan ataupun tambahan idea kita, mendengar daripada idea-idea daripada hadirat-hadirat yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak untuk kita berkongsi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung pagi esok pula. Okey. Okey, ada soalan apa? Semua okey? Doktor ada soalan? Tak ada? Puan ada soalan? Tak ada? Any question? Macam tadi lah sebenarnya pandangan Ustaz yang pasal pendidikan Islam sepanjang hayat. Apa? Saya tak baca lagi dia punya tu, tapi sebenarnya itu kita kena melihat isi kandungan. Sepatutnya begini, Islam adalah agama sistem, dia bukan hanya ibadat. Kalau benda itu untuk mematangkan pengajian dan dia membantu kefahaman orang Islam ataupun non-Muslim kepada Islam, itu benda yang bagus. Cuma kita kena tengok apa isi kandungannya. Kita tak nak berkata berslogan semata-mata. Kita nak tengok apa dia punya pengajian dia, apa teks dia, isi kandungan dia, adakah subjek yang bagus atau subjek yang sama sedia ada. Tak, maksudnya kalau katakan dia nak kita come out lah dengan benda tu kan. Dia punya Islam ni bukan hanya fokus pada agama saja, tapi pengajian-pengajian yang membantu Islam. Sains, teknologi itu ada pengajian Islam juga. Cuma bila istilah itu nampak dia dibuang, nampak orang hanya nampak Islam itu pada agama saja. Sebab itu sukarlah kita bila menteri buat keputusan itu benda yang sukar. Kita pun tak tahu apa dia fikir. Tapi kita boleh create kita punya kehidupan kita, insya-Allah. Kena baca dulu paper esok, insya-Allah. Okey, di belakang ada soalan? Boring kan? Adakah penyampaian ini paling memboringkan pada hari ini? Adakah anda membenci saya? Cikgu, saya minta jadi ni stres. Okey, tak ada. Tak ada soalan apa? Any question? Tak ada. Tanya sikit, join us. Ataupun bagi pandangan. Okey, kita soalan banyak. Sila. Ya. Mungkin tak ada pandangan cerita. Okey.
apa dia, tak ada apa lah. Tak ada apa, kita berhenti dulu, kita sambung subuh esok insya-Allah. Selepas subuh. Allah Taala alam, tajuk dia perusahaan apa nama dia, konflik dan penyelesaian. Macam mana kita mesti bergaduh, macam mana kita nak selesaikan pergaduhan kita. Terima kasih. Assalamualaikum.